Baca sikit lah. Muka surat 14. Muka surat 14. Loh, ke kat mana? Oh, muka surat 15. Muka surat 15 baris yang ke 9 daripada bawah. Loh, baris yang ke 9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dicerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yakbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haramun. Situ dah. La yakbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haramun. Artinya, tiada menerima Allah Subhanahu wa ta'ala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Tiada diterima di sini, tiada diberi pahala, walaupun gugur selesai hak fardu sembahyang, tak kena qada, tetapi tiada menerima Allah Ta'ala ni dengan bahawa tidak diberi pahala. Orang yang sembahyang yang ada dalam perutnya makanan minuman yang haram. Ini sambungan kenapakah wajib atas kita bersungguh-sungguh memelihara daripada yang haram. Yang pertama, kerana nak memelihara daripada api neraka. Yang kedua, kerana makan makanan haram ni Tuhan tidak akan beri taufik kepada ibadah. Nak buat ibadah kita tak ada taufik, tak mampu nak buat ibadah. Yang ketiga, Tuhan tidak beri taufik yang keduanya. Yang ketiganya, terkadang kita boleh mengerjakan ibadah, boleh buat ibadah, rajin buat ibadah, tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Ialah kadang-kadang orang ni kerana makan haram tak boleh buat ibadat langsung. Ada orang boleh buat ibadat, dia makan haram, dia terbabit dengan perkara yang haram, tapi semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, rajin pergi Mekah, boleh buat ibadat. Ni kadang-kadang boleh buat ibadat, tidak semestinya taufik hidayah daripada Allah. Terkadang dorongan daripada syaitan sendiri. Boleh semayang, tapi macam mana dia orang sembahyang tapi masih lagi tidak meninggalkan perkara yang haram? Tuhan kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pasti sembahyang mencegah daripada fahsyak dan munkar, pasti. Semayang yang macam mana? Semayang yang sempurna zahir dan batin. Macam kita semayang tak pernah tinggal, tapi kenapa kita masih lagi mengumpat? Kita semayang tak pernah tinggal, kita semayang dengan ilmu akidah ada, ilmu fiqh ada. Semayang kita pula ikhlas, kan ada semayang kerana yang lain. Tapi kenapa masih lagi sembahyang kita dengan puasa kita, dengan haji kita, masih lagi tidak menjadi kekuatan kepada kita untuk kita misal mudahnya tinggal mengumpat? Itu kena periksa balik lah. Ni dengan ilmu sungguh ni. Kalau ilmu tak ada, tak bicara lah. Periksa baliklah, sembahyang kita kurang kesempurnaan, puasa kita kurang kesempurnaan. Sah sembahyang puasa sebab kita cukup dengan ilmu, tapi kurang kesempurnaan. Ni apa ni? Akhirnya kita tak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat yang kita maklum maksiat, mengumpat. Contoh, pada ni. Begitu juga sekarang ni. Maknanya semayang tapi masih lagi makan yang haram. Tu maknanya semayang dia tidak sempurna. Apabila dia mengekali makan yang haram, dia semayang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada pahala. Macam ginilah
Contoh dia pergi Mekah dengan sumber yang haram. Sah haji ke ada? Syarat sah haji halal, sumber yang halal tidak ada. Cukup rukun haji, cukup wajib haji, haji sah lah, gugur lah kewajipan haji sekali sama hidup. Tapi kalau kita pergi dengan sumber yang haram, haji kita tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tu kadang-kadang dia punya kerjaan tu dia pun tahulah. Kerjaan yang tak comel lah. Dia contoh jadi artis, contohnya macam-macam lah perkara-perkara yang tak baik yang dilakukan contoh. Tapi dia kata dibuat perniagaan suku pula. Dia kata daripada keuntungan perniagaan tu lah dia atau mak ayah dia pergi Mekah, dia tak atau dengan hak asli karier dia sebagai penyanyi pelakon, tidak. Kenapa dia mikir gitu? Sebab dia tahu dah maknanya sumber tu bercampur dengan yang tak baik, maka dia tak tergamuk lah nak hantar mak ayah ke Mekah dengan sumber yang seumpama tu. Lepas tu dia hantar dengan duit mana? Dia ada buat perniagaan suku pula, keuntungan perniagaan tu lah dia hantar mak ayah pergi Mekah. Tengok tu, faham tak ni? Sebab apa tu? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah dia tu terbabit dengan perkara yang salah, bertaubahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia sendiri pun boleh faham dah. Ni duit tak apa comel ni, nak atur mak ayah pergi Mekah buat ibadat ni. Takkan nak atur dengan sumber yang tak baik. Contoh. Tapi ada juga orang yang pergi dengan sumber yang tak baik gitu lagi Mekah. Sampai kau kata mu pergi Mekah dengan kerjaanmu di Malaysia ni, mu pergi Mekah kayak gi. Mana mu tak jumpa cari pintu Masjidil Haram kat game ni berat sangat. Dia pergi Mekah, dia pun balik tak sesak-sesak pun dia kata. Tak, orang ugut dia ni penyanyi dandut. Tak nyanyi dandut. Dandut ni dia bukan nyanyi biasa-biasa, dia gelek punggung. Tu nyanyi dandut. Jadi berat sangat dia ni, perangai dia berat, dia nak pergi Mekah. Orang pun ugut. Kalau mu pergi Mekah, sesak lagi nak jumpa pintu masjid lagi. Dia pergi Mekah, dia tak ada apa-apa jumpa pintu molek-molek ada Kemudian saya nak pergi pulak Mekah lain kali. Sebab apa? Sedap, dia kata asyik. Tengok. Lepas tu dia balik jadi mak haji dah. Mak haji dandut kekal. Macam mana seumpama tu? Tu kalaulah dengan sumber yang tak baik, haji sah tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini datangkan beberapa hadis. Di antara hadisnya, la yakullahu salatan mri'in fi jawfi haramun, berarti tiada menerima Allah taala akan sembahyang seseorang, tak ada pahala yang ada dalam perutnya yang haram. Lepas tu macam tak sah semayang lah. Semayang, lepas tu dapat haram, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pula mung ni babik dengan rasuah, terbabit dengan riba, tak usah duduk semayang lah. Jangan duduk kata gitu. Semayang kewajipan lain, pelihara daripada yang haram, tuntut yang halal, kewajipan yang lain. Sekarang dia semayang, dia menunaikan satu kewajipan. Tuhan tak beri pahala tu kerana dia mengekali makan makanan yang haram, sumber yang haram. Tahu pak tu pula tak ada ni. Dah semayang duk kosek macam sebut sokmo tu lah. Dia puasa tapi tak semayang. Jangan kosek dia puasa tu. Kosek mu tak semayang ni. Jangan kata kamu tak payah puasa lah sebab kamu tak semayang. Jangan kosek gitu. Sebab puasa dia satu kewajipan. Salahnya tak semayang. Dia pun semayang. Salahnya kena makan yang haram. Jangan kosek semayang dia tu. Nasihat hok makan haram tu je. Faham tak ni? Sekarang ni awak puasa dah comel dah, semayang alhamdulillah dah. Apa kan masih lagi terbabit dengan rasuah, dengan riba. Tinggal tu bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak puasa semayang tak sedap apa dah, tak selesai dah. Tapi kalau dia tidak bertaubat juga daripada makanan yang haram, semayang disah, puasa disah tapi tak ada pahala. Tapi gugur kefarduan, tak kena qada semayang, begitu juga tak kena qada puasa. Kalau pergi Mekah pun tak kena pergi Mekah semula. Tapi biasa orang kalau pergi Mekah dengan sumber yang tak baik, walaupun haji dia tu sah, dia tak sedap, dia bertaubat, dia akan pergi semula pula. Ustaz saya pergi semula, ustaz saya pergi dulu tu duit banyak, tak baik dia kata. Memang sah, dia tahu sah, rukun haji cukup, haji cukup sah, tapi dia tak ada pahala.
Cuma lepas kewajipan haji sekali sama hidup, pahala tak ada, pergi semula. Biasa gitu. Ini pernah saya jumpa gini, pergi semula. Sebab apa? Sebab yang dahulu pergi memang disedar banyak bercampur dengan sumber yang tidak baik. Jadi pelihara daripada yang haram kerana takut daripada neraka, kerana kalau tidak daripada yang haram kita tak akan dapat kekuatan untuk buat ibadah. Kalau buat ibadah sekalipun tidak akan diterima oleh Allah, mana Allah tidak beri pahala. Adapun bersengatan kenyang, maka hanya dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara ni hak yakin halal, tapi berlebihan bersangatan kenyang kena pelihara juga kerana beberapa perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.